Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bertemu kita lagi dalam podcast 3 dan 0 yang akan mengupas pelbagai kisah isu berinspirasi dan sebagainya, cerita tentang perkembangan UMPSA. Dan kali ini kita akan membicarakan topik yang agak menarik yang semua orang tahu dan mungkin ramai juga yang tak tahu. Tajuk yang menarik dengan dua panel jemputan kita hari ini yang agak menarik jugalah. Kita kata kita cerita banyak benda, kisah-kisah menarik hari ini. Dan kita bertemu hari ini bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Azbi bin Ibrahim, pengarah kanan pendidikan, dan juga bersama kita hari ini Fellow Pendidik Utama Pusat Kecerdasan Bahan Termaju. Wah, berat tu bunyinya. Dr. Zulmi bin Ismail. Dan apa yang kita cerita hari ini adalah satu tajuk berkenaan dengan first discovery ataupun technology in the world, atau kita kata made in UMPSA. So hari ini kita nak bercerita, dan sebelum tu kita nak cerita sikit lah. Prof, kita sekarang ni difahamkan kita ada cerita menarik tentang saintis kita. Okay. Top 2%. Top 2%. Mungkin Dr. nak buka dulu dengan top 2% yang kita baru terima lah kalau ikutkan. Panas lagi ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Puan Mimi. Kita punya moderator pada hari ini. First mungkin terima kasih kerana jemput saya sebagai wakil GPL RMC untuk sedikit berkenaan dengan first in the world. Sebelum tu seperti yang diminta oleh moderator lah. Sebab yang top 2% saintis ni baru panas-panas keluar daripada Stanford University. Okay, yang diterbitkan oleh Stanford University oleh penulis daripada setiap tahun 16 September. Yang tu ditunggu oleh penyelidik antarabangsa. Sebab ni adalah one of the indicator yang tunjuk macam mana prestasi penyelidik yang mana mereka mengeluarkan output penyelidikan yang berkualiti tinggi dan diiktiraf. Dia ada kira-kira macam mana dia sebagai dilantik ataupun diiktiraf sebagai dia bukan dilantik, dia diiktiraf. Dia menggunakan data Scopus. Perkelan data Scopus yang mana antara perkelan data utama yang menerbitkan juga sebagai data analitik kepada sebarang penerbitan bersifat saintifik dan akademik. Yang tu daripada data tersebut dia akan tengok dia punya ada threshold lah, dia ada rubrik dia. Ada rubrik, contohnya dia bukan setakat kata bilangan penerbitan berapa tahun. Tak, dia tengok pada impact. Contohnya berapa banyak ukuran lah. Banyak ukuran. Ukuran tu bersifat generik. Generik maksudnya dia adalah tidak hanya menjurus kepada satu-satu bidang. Dia tu. Dan dia bersifat umum yang mana dia tidak bias. Dia menggunakan bias. Contoh bias contohnya. Katakan Dr. Zul. Dia terbit jurnal. Dia save citation. Dia menunjuk kepada Zul. Tak boleh. Dia akan buang benda macam tu. Itu salah satu dia yang bias. Dan untuk tahun ni 16 September keluar. Ya, UMP insyaAllah kekal sebagai pendahulu kepada Universiti MTUN. Dan saya kata tahniah lah kepada penerima-penerima. Masih lagi 21 dimaklumkan masih lagi. Daripada data semalam 22. Total lah di bawah nama UMPSA. Okey. Tahniah juga Prof pun salah seorang penerima. Alhamdulillah. Kita jumpa. Okey, kita nak bercerita hari ini berkenaan juga tentang made in UMPSA ataupun bagaimana first in the world. Dan benda itu perkara ini telah juga termaktub dalam kita plan strategik. Mungkin Prof boleh ceritakan bagaimana peranannya sebagai penyelidik untuk grab the opportunities dan apply grant dan sebagainya, dan bagaimana kita nak membuktikan kita ada kepakaran. Dia macam ni dulu. First mungkin ramai daripada pendengar ada yang biasa dengar. Macam pernah dengar. Tapi mungkin kita tahu detail. Betul. Mungkin saya cerita sedikit lah. Satu first definasi dia. Kalau ikut definasi mungkin saya boleh baca sikit adalah dia penghasilan sesuatu yang tidak pernah diteroka atau dihasilkan oleh mana-mana pihak di dunia. Hebatlah. Kalau ikut dia punya definisi tu memang benda kita aim adalah benda yang besar lah. Yang mana kita target yang akan memberi manfaat yang besar kepada pemegang taruh. Bila kita buat stakeholders ni ada academic for sure lah. Di dunia penerbitan and so on. Juga community, industri. Pengukurannya macam mana kita kata tadi Puan Mimi ada tanya macam mana kita semak adakah kita betul-betul keluarkan tu adalah setara dengan first in the world. Pengukurannya adalah tiada persaingan dalam pembuktian penemuan atau teknologi baru serta mempunyai potensi tinggi untuk dikomersialkan. Maksudnya sekarang kita kena keluarkan output dan impact tu
yang tidak pernah dilaporkan oleh orang lain. Kita ada uniqueness yang jelas. Yang tu perlu ada. Okey, tapi kita kena faham juga kenapa kita buat benda ni. Spirit. UNPSA bukan saja kata nak introduce we in the world atau nak claim we are first in the world. No. Dia antara spirit asal yang dia nak adalah supaya kita kat sini untuk pembangunan kapasiti dan capability UNPSA untuk kita teraju, kita adalah leader kepada certain area yang kita nak. Contoh macam ni lah. Kalau analogi, katakan Formula 1. Kenapa kau buat Formula 1? Bukan setakat je nak berlomba macam mak rempit. Apa yang nak buktikan? Apa nak buat? Dia ada spirit dia, high tech tu. Kenapa katakan Mercedes? Kenapa Ferrari spend billion untuk masuk tanding? It's not simple. Just nak kata nak tahu siapa nombor satu, tak. Actually part of the platform untuk technology development. Capability untuk mencapai level F1 tadi, dia perlu develop A, B, C, D and so on. Those actually teknologi demonstrator yang mana yang tu akan boleh digunakan untuk pembangunan bidang-bidang lain. Sama juga sama hantar ke bulan. Kenapa NASA hantar ke bulan? Kenapa Roscosmos Russia hantar ke bulan? Teknologi development. Sama juga spirit yang kita itulah buat. Itulah dia sebenarnya bukti. Yes, first in the world tu untuk develop certain level yang mana UMP boleh champion setempat yang kita nak lah. Sehingga kini ramai ke Prof yang masih telah memohon ataupun kita telah ada? Untuk first in the world ni, kita buka permohonan, memang ramai yang mohon. Kumpulan penyelidik. Dia tak boleh single. Dia mesti kumpulan penyelidik. Kepakaran yang khas. Dia memohon. Tetapi kita ada proses penilaian yang teliti, ketat, supaya kita boleh capai maksud sebenar tadi. Mana dan bagi melibatkan peringkat dan perlu dibentangkan secara detail, dipantau secara detail lah. Yang mohon banyak. Setakat ni ada beberapa projek saja yang berjalan yang kita pantau secara lengkap lah. Yang tu boleh saya maklum. Okay, mungkin doktor tu boleh kongsikan juga sebagai ketua pendidik utama lah. Okay. Mungkin apa yang doktor boleh kongsikan kepada publik dan macam mana kita nak pastikan kita grab the opportunities, apa cabarannya dan apa yang mereka kena ready ke arah untuk kita laksanakan contohnya dan sebagainya. Alright, okay. Bila kita bercakap mengenai first in the world ni sebenarnya, okay, kita kena pastikan yang projek itu sebenarnya mencapai level first in the world. Okay, kita tak boleh kata okay projek ni first in the world tapi sebenarnya dia sekadar level, mungkin level tempatan Malaysia ataupun tidak, orang kata tidak, dia tidak boleh mencetuskan satu progresif ataupun satu perubahan yang radikal lah. Okay, jadi untuk first in the world project tu dia kena ada DNA dia sendirilah. Dia macam kita bercakap mengenai sel lah, ataupun setiap sel dia ada DNA, betul, nukleus ada DNA. Jadi DNA ni sangat penting lah untuk sel. Sebab kalau DNA tak cukup atau DNA itu tak bagus, sel-sel yang terlahir atau berasal daripada sel induk tu tidak akan berkualiti. Betul tak? Jadi tidak ada kesinambungan. Jadi sebab itu bagi saya kerja-kerja pendidikan juga bersifat begitu. Di mana seperti sel induk, mereka harus mempunyai DNA yang baik. Supaya selepas saja projek ini tamat, akan ada cetusan ataupun akan ada lahir satu lagi kerja pendidikan yang baru yang mempunyai DNA sel induk yang asal. Jadi bila berkaitan dengan benda ini, bila kita bicara berkaitan dengan benda ini, kita nampak bahawa first in the world ni sebenarnya adalah bagi saya adalah satu cabaran. Adakah kita berani untuk mencabar orang kata status quo ataupun kita kata status kerja-kerja pendidikan baik di luar negara ataupun di Malaysia sendiri. Okey, jadi sebab itulah bagi saya first in the world ni sangat pentinglah untuk UMP, sebab kita bukan saja dapat peluang untuk teroka ilmu baru, okey, tapi juga mungkin kita boleh orang kata mengenal pasti niche area yang UMP kata Prof Hasbi tadi boleh jadi champion untuk bidang tu. Mana adakah tak kita saja lead macam first in the world ataupun sebenarnya you lain pun ada, ataupun kita kata universiti luar negara pun dah lama dah laksanakan. Bagaimana respon ataupun pendapat? Okey. Saya bercakap mengenai first in the world ni sebenarnya saya rasa lebih kepada secret project lah. Kita tak boleh nafikan lah. Di universiti luar negara pun mereka pun ada secret project. Okey, kalau kita tengok sejarah pun, kalau masih ingat lagi sejarah bom atom, betul lah? Kalau bom atom yang gugur di Hiroshima, okey. Ada satu observation telah dilakukan dan mereka dapati pada tahun bom atom akan digugurkan tu, okey, di Hiroshima,
tak ada paper satu pun yang terbit mengenai bom atom oleh penyelidik US. Sebab time itu mereka tengah siapkan Manhattan Project. Jadi saya nampak benda yang sama, konsep yang sama dilakukan oleh UMP, di mana kita tak boleh terus release benda tu. Jadi kita cook lah, kita masak dulu bagi Adakah dia betul-betul. tempoh tertentu? Ada tempoh Dia ataupun kalau saya boleh jawab kan, dia research yang berkaitan dengan level first in the world ni, it's not simple yang macam masa selalu lah. Dia perlu teliti, dirangka daripada proposal tu awal, very thorough literature search, very check detail, whether prior art kat mana. Then it cannot be hanya purely fundamental yang kata nak solve fundamental. Betul. Ya, fundamental yang kat mana kita boleh foresee, dia boleh guna kat mana. The impact tu kita tengok. Tu satu. Okey. Lama tak lama. Cerita macam Dr. Zul cakap tadi lah. Mau buat bom atom interpreting. It's very long process. Dia tak boleh dipanggil, kalau ayat contoh penerbitan lah, kalau konsep penerbitan dipanggil salami slicing. Salami slicing ni, salami tahu kan, macam hotdog tu. Kita potong. Bila kita potong, dia nampak bentuk yang sama kan, macam salami tu, hotdog tu. Okey, maksudnya dapat result sikit, kita publish sikit. Bukan macam tu. Dia yang first in the world ni, saya lama, dia akan dapat the whole picture of the everything, the technology, the knowledge, baru dia akan come out dengan any penerbitan. It took a lot of man hours, effort, commitment, dan perlu the right ecosystem untuk capai. It's not simple. It's not simple, tapi impact dia akan besar kepada sesuatu universiti. Mungkin kita macam ni je. Malaysia katakan daripada ingat zaman Tun Dr. Mahathir lagi, lama dah, dia kata Malaysia dia nak Nobel laureate. Nobel laureate kan, every October. Tadi kita kata top 2% scientist. Yang lagi tinggi, Nobel laureate. Every October akan umum. Dalam bidang kimia ke, fizik ke, medical, sosio, keamanan. Yang tu dah target daripada dah lama, berpuluh tahun untuk Malaysia capai. Kalau untuk yang capai status Nobel laureate tadi, dia perlu very strong fundamental dan start berdawat. Dia bukannya you dapat buat hari ni 5 tahun dapat. Sometimes take 20 years, 30 years untuk dapat achieve. Pastinya ada proses-proses proses yang panjang and so on. Akan pergi ke arah sebuah, maknanya first in the world ni benda yang serius, yang jika kita dapat realisasikan, dia akan memberi impact bukan kepada juga individu, kepada universiti, kepada negara. Macam Prof melihat biasa orang kata macam projek-projek yang sedia ada pun mungkin ada yang separuh kita kata masak tak masak dan sebagainya. Dan cabaran-cabaran, orang kata macam mampu ke pensyarah UMPSA ni untuk orang kata membangunkan ataupun menghasilkan first in the world ni. So macam mana? Kalau kita tak percaya kepada pendidik kita, siapa lagi nak percaya? Betul. Kita kena berjiwa besar, Prof. Kena berjiwa besar. Kita aim high, baru kita boleh terbang tinggi. Aim high. Dan daripada kita tahu, macam saya cakap tadi, it's not simple. Jadi untuk memastikan benda tu berjaya, the whole ecosystem tu bukan setakat penyelidik, bukan setakat Dr. Zul. Collaborator dia. Betul. Bukan setakat academician. Boleh contohnya, perlu ke technical person, technician, pegawai pembantu maklumat, menjaga alat dengan baik supaya benda tu tidak rosak, maintenance yang bagus. Contoh, dan peringkat contohnya perolehan yang bagus, peringkat safety yang bagus. Pastinya dia satu ekosistem yang holistik. Maknanya bukan sahaja kita kata penyelidik sahaja terlibat, namun sokongannya dan dari segi peralatan, penjagaan teknikal dan sebagainya. Ya, yang tu dia akan selari ke kemau. Contoh yang cerita sorry banyak sikit. Tak apa, 20 minit. Ya, macam aku cerita kat saya. Dia tanya cleaner NASA. Cleaner, mana kau cuci tandas. Dia tanya, saya tukar ke ni macam masa dia cakap Melayu kan. Ya, betul. Ke makcik buat apa? Dia tak kata dia tengah menyapu tandas. Dia apa je makcik bukan sapu tandas cleaner. Dia kata saya nak hantar orang ke bulan. Maksudnya apa?
dia pun sendiri tahu hasrat Dia objektif tu. Contohnya saya analogi sendiri lah. Contohnya katakan astronot masuk tandas tadi licin jatuh. Tak sampai dah nak tahu ke bulan. Maknanya walaupun sampai level yang cleaner yang mencuci tandas tadi, dia punya clear nak tahu ke bulan. Tu that how the ecosystem works. It's not only certain group of people. That's what traditional. Betul. Okey. Bagaimana doktor sendiri melihat bila universiti telah mencetuskan satu idea dan kita letak dalam satu plan strategik jangka masa yang panjang, dan mungkin kita kata kita berada di tahun keempat dan kita dah tahun depan kita sedang merangka 2026 2028. So bagaimana doktor melihat kesiapsiagaan penyelidik sebagai ketua berfokuskan penyelidik utama ni. Pastinya kita dah ada perancangan bila disebut universiti nak ke arah ini, dan apa perancangan-perancangan ataupun inisiatif bagi membantu penyelidik, ataupun yang kita kata kita nak create tadi fokus group yang kita nak melibatkan semua warga merasai kita ke arah nak hasrat menghasilkan produk first in the world ni. Okay, alright. Okay. Bila kita cakap pasal the world ni, kita nampak yang dia bukan sekadar cakap, tapi kita perlu lakukan lah. Yang dilakukan kita perlukan ada satu minimum kita panggil kemahiran atau pengetahuan. Jadi situ untuk bersiap siaga, saya nampak memang pendidik memang sentiasa kena up to date dengan apa yang berlaku dalam dunia pendidikan sekarang dan juga apa trend pendidikan yang terbaru, for example. Dan apa yang perlu kita lakukan agar kita dapat, mungkin kita akan kerja dahulu, biasalah kerja. Kita tidak boleh macam orang kata kita sekarang kita lead, kata for example, jadi kita kata kita dah mendahului dunia. Tidak, sebab kita percaya di dunia pun ada Indonesia yang tengah buat mungkin concurrent, yes, betul. Jadi maknanya kat situ memang siasa kena tambah ilmu dan kemahiran. Dan yang kedua, saya nampak sebab kita bekerja dalam keadaan yang saya cakap terus lah, sebab kita ada alat yang kadang-kadang kita perlukan maintenance. Jadi ada alat yang rosak ataupun ada alat yang perlu tambah baik contohnya. Jadi situ kita bekerja, jadi kita siasa kena tengok okey apa UMP kurang. Jadi kita akan cari ataupun kita akan cari alternatif untuk buat testing tu. Dynamic, betul kat situ. Itu yang kita nak rasa supaya semua orang rasai. Betul. Semua merasai peranan masing-masing dalam membantu untuk mensasikan impian kita lah, insyaAllah. Betul. Okey. Prof, kita difahamkan tentang penemuan baru ataupun kita telah sedang memantau lah dua projek, kalau kata Prof boleh kongsikan. Mungkin ada elemen-elemen yang Prof rasa produk mana sebenarnya, ataupun sekarang ni kita kata bidang mana sebenarnya yang kita sasar. Okey. Yang untuk bidang ni kan, memanglah macam sebagai UMPSA kita ada niche area kita. Betul. Utama adalah chemical engineering, manufacturing, mechanical lah, otomotif yang tu. Okey. Tetapi dari konsep first in the world ni, dia tidak bersifat silo. Dia perlu bersifat transdisiplin. Perlu pelbagai bidang untuk menyelesaikan satu masalah yang kita sasarkan. Yang tu yang perlu ada. Contohnya untuk projek yang sedang berjalan yang di UMPSA, saya boleh cerita Pak detail. Betul. Pak kita first dua ni rahsia. Rahsia kan. Contoh yang kita kata, kita menggunakan kepakaran bahan termaju. Tapi bukan kalau bahan termaju ni kalau bukan dalam bidang dia kata yang ni adalah chemistry, fizik. Tidak tersekat kat situ saja. Dia mungkin cross lah. Dia cross. Dia memerlukan, contohnya untuk kita projek tersebut kita memerlukan AI, machine learning, IoT, everything untuk speed up the proses dan membantu dalam penemuan bahan yang termaju tadi yang boleh menjadi contohnya platform material. Platform material ni adalah material yang boleh digunakan dalam pelbagai bidang. Contohnya sebelum ni kan kita kata Nobel laureate, ada yang grafin. Ya, betul. Grafin. Grafin itu bahan tapi boleh digunakan dalam pelbagai penggunaan di dalam teknologi tinggi yang bersifat memberi impak ekonomi yang besar. Yang tu. Okey, jadi adalah key dia dah transdisciplinary. Itu yang kita nampak. Yang utama. Mana yang perlu ada. Keduanya, bila kita bercakap berkenaan dengan first in the world ni, dia ketiga kepada culture lah, back kepada culture kita adalah kita cannot be lah follower lah apa Mimi. Betul. Kita kena trend set. Kita yang set the trend.
first in the world ni part of set the trend. Macam mana Prof kita nak set trend tu? Tak, dah set trend tu dia kita perlu clear macam Dr. Zul kata tadi, what we looking for. Kita tak boleh orang kata orang nak A, kita nak A. Kita kena Ataupun jelas. Kita nak apa semua kita nak. Ya. Yeah. Kita kena clear. Kita kena clear dan kita tengok, kita scan through our ecosystem. Kita kena align dengan our katakan UST interest, government punya interest, translator. Saya nak delete macam ni sebab salah satu report macam minggu lepas kita ada untuk tengok dasar R&D untuk Malaysia. Lepas kita tengok kebaik Malaysia sekarang data kita bergantung pada inovasi luar. Mana cakap besar cakap dalam, maknanya ilmu boleh luar kita import banyak. Ilmu, Masih lagi. Masih lagi. Yang tu yang Global Innovation Index Malaysia sekarang masih tidak, kita dekat tengah. Kita tak sampai top 10 contohnya. Yang tu yang memerlukan aktiviti macam ni untuk bantu Malaysia meningkatkan inovasi negara. Bila kita become trendsetter, for sure lah kan. Macam TikToker lah, ada follower dia kan. Trendsetter tu orang follow kita. Dan daripada trendsetter ni, dia akan persepsi. Oh, kalau bukan mesti, UMPS ni mampu buat lah. Istilah kata. So that akan positioning kita, brand kita, capability staff kita, so that dia macam rating and ranking yang kita do exercise kan. That's part of the positioning, branding. So brand tu sebenarnya pun akan menjadikan isu utama jugalah. Betul. Bila orang nak iktiraf kita dan sebagainya, dan kita tahu capability kita. Betul. Pastinya pendidik yang sebelum ni, yang itu yang akan diorang lihat kejayaan-kejayaan lah. Kejayaan yang tu macam kita nak pembuktian first in the world kita ni perlu publish dalam top notch. Top notch ni top 5%, top 2% in the world dalam bidang. Untuk publish dalam tersebut, dia tak boleh kata you buat benda just. Contohnya hari ni cawan warna pink, warna kuning. Warna kuning. Betul ni. Ni esok saya publish hijau. Tak, that's not it's not groundbreaking. Dia tu cawan, mungkin bagi kita bayarkan naik cawan tu bukan dapat macam ni dah. That's contohnya. That's the first in the world. Bagaimana Prof melihat keterlibatan industri ataupun kita tahulah bila kita kata meet kepada referee daripada industri dan sebagainya. Adakah first in the world ini juga melihat kepada keperluan industri ataupun keperluan negara terutamanya? Ya, perlu. Macam saya cakap awal tadi, first in the world dia mainly adalah fundamental. Mana kita come out dengan new knowledge, new skill, everything yang baru. Tetapi the horizon is mesti dapat digunakan. Sebab tu objektif strategi UNPC dah jelas. Audit dia mempunyai potensi yang tinggi untuk dikomersialkan. Dia tak boleh kata you dapat publication tapi tak pergi ke mana. Memang tu dia kena jelas. Dua projek kita jalankan sekarang ni memang kita dah melalui proses tu. Dah ada Prof dua tak boleh dinamakan Tak namakan. Tak boleh sebut lagi. Okey. Tak boleh sebut. Tapi sikit-sikit dia punya tips dia apa mungkin boleh dikongsikan? Kita macam yang Prof Dr. Zulid, lagi Prof Jos Rajan Lead, yang itu adalah dia kita looking not bukan hanya kepada benda bahan. Dia katakan hanya boleh digunakan untuk buat apa? Untuk membuat botol air. Tak. Dia bahan tersebut boleh digunakan untuk multiple. Pelbagai. Yang tu akan generate interest, generate economic growth, everything. Kepada yang kita beli. Bersifat generate tapi good enough. Macam grafik tadi lah. Kalau boleh faham grafik tadi adalah material. Betul. Material boleh. Betul. Okey. Prof, kita tengok Dr. Berkenaan dengan pusat kecerdasan bahan termaju. Biasa orang kata apa sebenarnya kat sini peranan kan. Mungkin kita nak cerita jugalah, kita nak kongsikan juga apa peranan dan apa yang contohnya mungkin konsultasi telah dibuat dengan pihak-pihak berkenaan dan sebagainya. Mungkin boleh Doktor kongsikan? Alright. Pusat kecerdasan bahan termaju ni adalah satu center yang diasaskan UMP lah. Kerana diketuai oleh Dr. Izan Izwan, Bisnul. So center ini dia punya fokus dia adalah kepada pembangunan bahan termaju untuk kegunaan pintar. Kita panggil dia macam sekarang kan banyak bahan pintar. Bahan pintar ni kita kata sebagai satu bahan yang boleh respon kepada any stimulan yang kita bagi. Contohnya for example, kita bagi dia lembab, dia akan start lipas tinggi contohnya. Contoh bayangkan macam kita punya ni lah, kita kata kalau biologi dari segi rasalah kalau kita sejuk,
bulu roma kita menegak. Betul? Betul. Sama je. Cuma kita instead of bio, kita pindahkan dia kepada bahan lah. Tu saya kata dia ada unsur-unsur, kita panggil dia biomimicry ataupun biomimetics lah. Kita replicate biological function. Bahan cerdik. Ya, bahan cerdik. Kat situ. Yang mudah. Bagaimana kita nak pastikan orang luar, industri sebagainya datang ke kita punya pusat kesembangan kita untuk membuat kajian atau kolaborasi. Macam kita nampak Prof kata, bila di luar negara, bila kita kata apa-apa sahaja merujuk kepada universiti. Betul. Adakah kita di Malaysia begitu? Ataupun bagaimana kita nak pastikan kita ni menjadi pakar rujuk yang biasa nak chancellor selalu bersebut-sebut. Kalau boleh kan kehadiran kita didasai. Betul, Jadi betul. bagaimana Dr. melihat pusat ini? Sebab tu saya nampak tadi saya nak highlight balik apa yang Prof lebih cakap just now. Kita kena ada kita punya our own technology. Our brand punya technology. Orang kata bila sebut teknologi tu, itu UMP punya. Betul. Jadi bila orang notice, ini UMP punya. Jadi mereka akan datang ke kita. Sebab mereka nak belajar ilmu tu dan of course mereka nak kolaborasi supaya mereka dapat bangga produk mereka sendiri. Contohnya. Lepas tu patent bagi saya sangat-sangat penting. Sebab kalau perasan di luar negara pun, instead of fokus kepada paper, pesara luar negara juga fokus kepada penerbitan patent atau hati intelek. Sebab untuk kita buat produk, katakan, kita perlu make sure produk kita tu tak ada siapa yang buat atau kita ambil orang lain punya. Jadi kita kena, that's why patent sangat penting. Sebab tu, jadi benda seiring dengan penerbitan. Okey, jadi dan of course bila datang patent saya tak cukup. Orang tak tahu sebab patent ni agak teknikal, betul. Jadi untuk kita bagi tahu public, orang awam, apa UMP ada, kat situ saya nampak peranan marketing semua untuk promosi apa yang UMP ada, for example dari segi teknologi, dan of course bila Sokabar laporkan apa yang kita mampu buat, ini sikit sebanyak membantu kita untuk promosi UMP SA itu sendiri kepada orang luar. Apa yang kita ada dan apa kita boleh buat. Itu saya nampak Kita macam tahu sikit kot. Kita nak speed up orang rujuk kita, mesti kena boleh pelik kan. Betul. Contohnya kalau dulu mengajar, Orang muda ingat. Orang muda betul. ingat betul. Atau orang mengajar kan, mengajar sekolah rendah. Isti mengajar atas kursi, duduk atas meja. Contoh. Betul. Yang tu dah benda yang glaring, yang bawa betul yang pergi buat. Lepas tu that's target tu. Dia lebih tertarik, dan bila dia tengok satu projek tu kita berjaya, dan dia persepsi dia, UMP ada capability untuk buat yang lain. Prof, bagaimana cabaran ataupun macam ni kita membudayakan inovasi tu? Kita kata kita ada pusat pendidikan, kita kata kita pun sedang merancang untuk penghasilan first in the world. Tetapi dalam kampus sendiri, dalam universiti sendiri, bagaimana kita nak menampakkan budaya inovasi itu berada dalam UMP? Okay, culture, seperti contoh soalan tu, very big word. Kalau the right culture, insyaAllah kita dapat maju. Contohnya macam ni. Culture penyelidik ni kalau di segi kita yang grade DS lah kan. DS, wiki. Penyelidik ni bukannya mengajar. Dia tak mengajar. Sakit. Lepas tu dia perlu ada beberapa P tadi yang kita kata, yang tu perlu pendidikan and so on. Ni kalau dia faham, semua faham. Sebenarnya proses pendidikan, research pun, pendidikan adalah research. Research. Mana proses tu Mencari. Okay. That all the process pendidikan, kita akan ada new knowledge, new theory. Lepas tu stage kita mesti bekerja dengan stakeholders, pemengetahuan kita, iaitu pencerah akan engage dengan industri, akan engage dengan community, tak boleh hanya buat untuk penerbitan. The whole proses tersebut dia akan back kepada universiti punya existence. Kenapa wujud universiti? Untuk mengeluarkan talent. betul. Maksudnya pelajar-pelajar kita. Dia, melalui proses, dia go through the proses kat sini, dengan industri, dengan knowledge, penyampaian PMP dia. Kita pun ada banyak penyelidikan, dan kita ada pameran, kita masuk, and then kita pun ada seat track kita. Yang tu akan masak, bantu kepada impactful lecture deliverable kepada pelajar. Itu pelajar berkualiti yang akan keluar. So culture ni, kalau peringkat RMC, peringkat JPI, kita peringkat fakulti pun, dan dia ada, sebab tu dia panggil ada research group, ada research cluster, masa dalam bidang yang sama, dia bersama, dan dia ada yang research cluster, dan ada dia COE, yang tu dia akan bekerjasama, transdisciplinary, membentuk satu pembudayaan ekosistem
yang bagus. Saya rasa kalau semua staff faham, insya-Allah kot kita boleh pergi jauh Mami. Jauh Kita Yakin. dipaksa tau, kita dipaksa. Dia kena clear pemahaman tu. Otak nanti macam apa tukul dengan pahat. You kata A, dia pergi A. Tak. Yang tu culture the right term lah. Macam mana Prof melihat sambutan ataupun dari segi feedback kepada sama ada penyelidik ataupun staf sokongan sendiri? No, saya nampak kita UMPSA the right track. Right track untuk kita move. Cuma momentum tu dia kena macam ni kan. Dia tak boleh flat. Yang tu kata saya nampak top management universiti pun very supportive. 100% support. Dia kita the right track lah. Sebab untuk kita pun move ingat forward. kalau kata yang sebelum ni provisi kita Betul. memang sangat Ya. confident dan capability kita punya staff Betul. yang sangat competent dan memang bekerja kuat lah ke Ya. arah itu. Kita keep Betul. push the boundary lah. So adakah since kita kata kita prasedik dah tahun keempat, and then adakah pada tahun 2026-2028 akan diangkat juga Dia macam ataupun ni. lebih lagi? Dia first in the world ni. Balik pada culture tadi. Once kita dah jadi culture, kita tak perlu spare ke mana pun. Tak perlu pun kata nak masuk dalam pelasa CG ataupun spare. Dah menjadi budaya. Betul. Betul. Semua orang buat, bila nak buat tu, dia punya mindset dia first in the world. Ya, betul. Orang tak buat, dia nak buat. Macam tu. Kena ada in mind masing-masing Yeah. first in the world. Nak Betul. create something first in the Betul. world. Maksudnya lepas ni tak perlu tengok dah. Semua nak buat, Betul. mesti dia buat first in the world. Dia natural. Orang kata come natural Yes. dah. Kita tidak lagi kita kata kita buat baca paper, kita buat bersama. Tak nak. Kita take apa orang tak buat lagi. Dan apa yang boleh kita bantu. Betul saya kata untuk first in the world, kita melihat projek itu bukan sebagai satu silo ataupun satu individu projek. Betul. Tapi kita melihat kepada satu community penyidik the whole di satu dunia. Apa yang kita sebagai warga UMP USA ni boleh contribute kepada Puzzle, part of the pembangunan. puzzle. Ya, part of the puzzle Part of the untuk puzzle. dunia punya projek. Contohnya Dia inline juga dengan teknologi untuk masyarakat. Ya, Yang mana betul. kita kata at the end, kita nak apa yang kita create cipta ini Ya, betul. akan Betul. mendapat manfaat kepada Ya, masyarakat betul, lah. betul. So masyarakat tu besar lah. Betul, Betul, negara, betul. whatever. Setempat. Betul. So harapan doktor, so bila kita sebagai ketua pendidik dan sebagainya, Betul. harapan kita bagaimana dengan usaha-usaha yang sedang dilaksanakan oleh universiti ini? Okey, saya ingin memuji lah. Ini satu usaha yang bagi saya sangat bagus untuk UMPSA. Sebab kita memang orang kata kita nak mengestablishkan satu bidang pendidikan yang memang people boleh associate that bidang pendidikan dengan UMPSA. Itu bagus untuk branding UMP dan untuk tarik pelajar ke universiti kita. Okey. Tapi dan juga saya lihat hasil daripada pendidikan ini first in the world ni, saya nampak bab kata Prospi tadi mungkin boleh jadi satu budaya. Jadi bila people melihat kepada mungkin hasil pattern kita, hasil penerbitan kita yang diterbitkan di jurnal yang tinggi reputationnya, mereka mungkin akan terinspirasi. Bila mereka terinspirasi, mungkin mula-mula akan start seorang dua dulu, buat sikit-sikit yang bersifat first in the world. Tapi bila makin ramai, akan ada perkembangan inovasi teknologi di peringkat UMP dan makin ramai, dan saya rasa itu bagus untuk UMP dan juga negara kita lah untuk pembangunan teknologi. Mungkin Prof, mungkin kita boleh kongsikan macam mana cabaran dan apa pandangan Prof untuk kita moving forward. Okey, dia cabaran kan bagi saya. First adalah people lah. Kita mesti make sure the responsibility is not one ataupun Datuk VC punya responsibility. It should be the share responsibility. Semua orang faham. Untuk membangunkan sesuatu yang besar ni perlu kebersamaan, tanggungjawab masing-masing. Yang tu first yang jelas. Bila people done, kita pergi kepada benda yang sistem lain. Contohnya dari segi facilities kita macam mana, that kita pun nak ke arah tersebut untuk kita tengok. Then dunia sekarang the pace very fast. Betul. Kita tak Teknologi sangat cepat. orang tak kita kalau setakat baru nak cerita ni orang dah ke depan. Betul. Orang dah ke bulan, kita baru nak menampak. Itu pace very fast. Maksudnya the momentum, the people, the mindset, everything should be. Masuk gear berapa dah? Tak, dia tak boleh masuk gear 1. Tak boleh dah, tekan. Tak. Dah masuk. Dia auto kan? Dia tak ada dah. Tekan terus. Okay. Orang kata apa, Bugatti
Berarti Betul. yang tu saya rasa kalau kita dapat kekalkan dan improve everything ni, insyaAllah cabaran seperti Puan Mimi maklum tadi dan kita bincang, kita dapat realisasikan, dan saya percaya dengan sokongan mantap daripada top management dan juga saya rasa kat bawah dengan dekat bottom sekarang pun mereka adalah bersemangat. Kita kekalkan dan kita perlu proper plan untuk supaya apa yang kita buat ada line dengan spirit ataupun target yang Nasihat Prof kepada para pendidik ataupun mungkin pelajar postgraduate contohnya untuk buat kajian. Ya, kajian ni kadang-kadang kita, kalau we talking about kita punya topik pada hari ni lah, yang first in the world tu, everything kita buat first adalah integrity. Integrity. Kenapa saya cakap integrity bila research ni? Data. Ada even ramai pun yang top penyelidik, dia terus tarik balik dia punya output pendidikan. Sebab integrity. Integrity tu kena ada. You tak boleh ubah data supaya nampak cantik dan you publish. Tak boleh. Orang boleh buat tapi tak boleh. That integrity. Second, quality. Go for quality. But at the same time memanglah quantity pun kita nak. Tapi go for quality. Right from the beginning. Integrity number one lah. Integrity number one. Tak kisah you hebat macam mana, top 0.5% pun tak boleh. That integrity is number one. Macam tu. Do the right thing daripada awal. Barulah kita benda tu akan dapat align accordingly. Dia macam ni lah, tepung kan, kata uli kan. Bukan tepung payah sikit, orang tak rasa dapur. Tak lama. Dia tahu siap dah. Siap dah. Siap. Okey, katakan bola salji kan, kecil kan. Kalau golek, dia makin besar. Organik. Organik tu penting. Begitulah dia tengok dalam dia kata, dia seronok. Dia buat satu, dia public good thing. JC baru ni dah cepat. Itu dia ni lah. Memang kena laju lah saya rasa. Tapi integrity kena number one lah. Memang nak laju lah kan. Kena buat. Don't stop. Memang cabaran macam-macam ada cabaran, tapi how kita maneuver tu lah. How dynamic kita maneuver untuk solve di problem lah. So that the thing yang saya rasa. Pastinya Jabatan Pendidikan Universiti sentiasa memberikan sokongan. Ya, kita enabler. Kita enabler. Tukar buka jalan lah. Nak cerita. Banyak benda. Mungkin ada inisiatif-inisiatif daripada pihak universiti tu yang patutnya di-grab lah. Maksudnya untuk para pendidik. Okey, banyak. Macam contohnya sekarang pun kita dari segi pendanaan dalaman, pendanaan luar pun banyak sekarang yang kita perlu rebut. Dan kita nampak macam kita kata tadi, apa kita buat should be align dengan stakeholder pemegang taruh kita. Betul. Whatever kita buat. Dan saya nampak dari segi kementerian, daripada agensi, daripada private entity pun sekarang banyak. Dia dah sedar kepentingan pendidikan dalam meningkatkan kompetisi dan persaingan kepada Geran ni Fusing Award memang buka setiap tahun ataupun ada tempoh? Dia ada tempoh dia juga yang kita buka untuk ni. Okey. Jadi sekarang dah berjalan dan juga geran-geran lain, contohnya kita sebagai TVET, institusi MTOM. Masih ada juga. Kita yang tu kita sangat menyokong permohonan-permohonan yang berbentuk TVET. TVET ni yang boleh menghasilkan produk yang boleh digunakan oleh industri, oleh masyarakat. Banyak peluang sebenarnya untuk penyelidik kita. Yang tu yang kita nak. Kita nak support the original birth certificate of UMP SE. Betul. Yang tu. Okey. Baik Prof Doktor, kita dah sampai ke penghujungnya. Banyak sebenarnya kita dah. Sekejap. Okey, kita hampir ke hujung dan mungkin kata-kata akhir Doktor. Doktor dulu. Apa saya dulu. Kata-kata akhir? Okey, alright. Kata-kata akhir. Okey. Saya nak ucap terima kasih lah dulu kepada UMP lah. Okey, Top Management UMP, sebab saya rasa First in the World ni bagi peluang untuk saya sebagai pesyarah untuk turun ke bidang baru, dan bagi saya dia juga satu bentuk galakan yang bagus juga, sebab bila kita
ini kata-kata doktor. Kalau kita kata graduate untuk prof saja lain lah. Dia bukan doktor. Jadi maknanya pensyarah-pensyarah Gitu jadi okey. pensyarah baru yang baru doktor pun mungkin akan rasa ada semangat dan mungkin aku patut cuba juga kot. Macam tu. Jadi itu kita nak galakkan. Bukannya dia mentor dia. Dia kena ada mentor, dia kena baik. Ya, katakan, betul. dia semangat tu dia akan- Jadi semangat tu akan membantu untuk baguslah untuk kembangkan lagi inovasi pendidikan di UMPSA. Itu je. Okey, Prof, mungkin kata-kata Prof. Okey, bagi saya macam inilah untuk first terima kasihlah kepada jemput kami pada Betul. sesi podcast Bukan. Terima kasih kena kosong. Okey, kena kosong. Pada hari inilah. Bagi saya kita betulkan niat untuk kita bekerja untuk organisasi untuk semua ni kepada diri saya dan juga kepada semua lah. Kita betulkan niat untuk kita organisasi dan insyaAllah untuk individu tu akan berjalan dan sama-sama kita lah kembangkan apa yang UMPSA rangka dan terutamanya yang contohnya first in the world pada hari ini hopefully diberikan realiti untuk memastikan kita berada satu tahap dan terus maju ke depan lah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah kita dah berada di penghujung rancangan, insyaAllah. Dan kita doakan sama-sama semoga apa yang kita hasratkan ini berjaya dengan cemerlang dan kita dapat membawa nama UMPSA ke pesada antarabangsa. InsyaAllah. Dan kita jumpa lagi podcast pada masa akan datang untuk kita mengupas lebih banyak lagi isu-isu menarik. Dan jangan lupa follow UMPSA Malaysia dalam semua media sosial universiti. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi insyaAllah. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.